Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita mulakan kuliah kita dengan tutorial untuk kuasi steady flow. Untuk kes yang pertama, kita akan mengira apakah masa yang diperlukan untuk air dialir keluar di dalam tangki seperti yang ditunjukkan ini. So pada kali ini tangki yang dinyatakan di sini hanya mempunyai satu lubang dengan diameter 0.05 meter. Selalunya tangki yang mempunyai hanya satu lubang, kita tidak mengira major loss dan minor loss, tetapi kita akan menggunakan nilai CD, iaitu coefficient of discharge. Di sini dinyatakan CD sebagai 0.6. Dengan beranggapan bahawa dasar tangki adalah kosong, oleh itu di dalam soalan ini air telah diisi di dalam tangki setinggi 2.5 meter. Tangki ini pula mempunyai diameter sebanyak 0.4 meter. Apa yang perlu dibuat ialah kita nyatakan dua titik, iaitu satu titik pada inlet dan satu titik pada outlet. Selalunya pada inlet, titik yang kita beri ialah pada permukaan cecair dan pada outlet ialah titik di mana air tersebut keluar. Untuk keadaan ini, outlet ialah pada lubang yang ada pada tangki tersebut. Kemudian kita selesaikan masalah Bernoulli equation kita. Cuma kita perlu berhati-hati kerana ketinggian air di sini, walaupun telah dinyatakan 2.5 meter adalah ketinggian maksimum, kita tidak perlu masukkan di dalam Bernoulli equation kerana tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan fungsi had laju ataupun equation untuk had laju yang keluar pada titik 2. Secara ringkasnya, kita boleh katakan had laju yang keluar pada lubang tersebut ialah punca 2GH. Sekiranya masih ingat, ini adalah Torricelli Theorem di mana air yang mengalir keluar daripada sesuatu lubang secara bebas ataupun kita katakan free jet akan mempunyai had laju punca 2GH. Tetapi di dalam gambar rajah di atas, kita mempunyai nilai CD, coefficient of discharge, yang tertentu. Oleh itu, kita perlu meletakkan nilai CD ini sebagai jawapan akhir fungsi had laju yang kita ada. Oleh itu, had laju pada 2 bolehlah ditulis menjadi CD punca 2GH. Soalan: apakah masa yang diperlukan untuk mengeluarkan air dari ketinggian aras air 2.5 meter hingga ketinggian H sama dengan 1.25 meter? Idea yang kita pakai ialah kadar alir pada inlet mestilah sama dengan kadar alir pada outlet, atau kita boleh ringkaskan menjadi Q in equal to Q out. Seperti yang saya katakan, Q out di sini pengiraan mudah kerana ia bergantung kepada apakah had laju yang melalui lubang tersebut dan apakah cross-sectional ataupun area pada lubang tersebut. Kita boleh mengira nilai tersebut iaitu dengan mengatakan bahawa area pipe adalah AP dan had laju air yang keluar pada lubang pipe ialah CD punca 2GH. Di bahagian masukkan pula inlet, kita boleh nyatakan bahawa A cross-sectional area adalah cross-sectional area surface pada tangki tersebut dan had laju air yang keluar memadai dengan had laju permukaan air bergerak daripada satu titik ke satu titik yang lain, atau kita boleh nyatakan sebagai DH/dt. Kemudian kita masukkan nilai iaitu diameter untuk tangki adalah 0.4 dan diameter untuk lubang adalah 0.05. Dan seterusnya kita boleh ringkaskan menjadi berikut. Kemudian apa yang perlu kita buat ialah kita bawa nilai dt ke sebelah kanan dan kita kumpulkan nilai h dengan dh yang kita ada di sebelah kiri. Kemudian kita kamirkan kedua-dua bahagian. Kita boleh dapati bahawa di sebelah kiri ia menjadi H kuasa
1/2H dan di sebelah kanan 0.0415235 dt. Kemudian kita buat kameran dengan limit 1.25 dan 2.5. Limit ini adalah kehendak soalan. Soalan ingin mendapatkan apakah masa yang diperlukan untuk aras air berubah daripada ketinggian 2.5 meter kepada 1.25 meter. Oleh itu, nilai limit di sini bergantung kepada soalan. Setelah kita selesaikan proses kameran, masukkan nilai limit, kita boleh dapati bahawa nilai T di sini ialah 22.30 saat. Bagi mereka yang masih lagi keliru dengan penggunaan DHDT, bolehlah menggunakan idea ini. Ini adalah tangki yang kita ada. Ini adalah aras awal cecair. Setelah beberapa saat, aras air berubah menjadi di sini. Kemudian kita katakan bahawa aras air tersebut bergerak dengan satu kelajuan tertentu. So, bagaimana untuk kita mengukur kelajuan ini? Memadai untuk kita membahagikan ketinggian aras ini, ketinggian ia bergerak daripada ketinggian aras ini ke sini, iaitu H, dengan masa yang dilaluinya. Oleh itu, had laju permukaan ini bergerak daripada aras awal ke aras akhir ialah DH dibahagikan dengan DT, iaitu masa. Cross-sectional area untuk bahagian 1 memadai untuk kita mengambil cross-sectional area pada permukaan ini. Sekiranya tangki kita bulat, kita boleh mengira cross-sectional area dengan menggunakan rumus pi d square over 4. Tetapi andai kata tangki kita 4 segi, memadai untuk kita mengira cross-sectional area dengan mendarabkan lebar dan juga panjang tangki yang kita ada. Untuk had laju outlet V2, nilai had laju V2 kita perlu ambil daripada rumus yang kita buat berdasarkan Bernoulli equation. Dan cross-sectional area yang diperlukan ialah cross-sectional area pada lubang outlet di sini. Please subscribe this channel, C23 Classroom channel. Thank you for watching.